Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, sehingga hari ini ramai yang masih bercakap, ramai yang masih bercerita tentang kes Zara Khairina. Lebih-lebih lagi setelah beberapa saksi yang mulai tampil memberikan kenyataan demi kenyataan, di mana semakin hari kita semakin nak tahu, semakin cepat kita mahu tahu keputusan yang sebenarnya berkaitan dengan kes Zara Khairina. Nah, berkaitan dengan inquest, ada satu keputusan terkini saya nak kongsi kepada anda daripada Facebook page Harian Metro dengan satu caption yang pasti menimbulkan tanda tanya yang lebih mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada kita semua yang mahu justice for Zara. Berkaitan dengan inquest, saya kongsikan kepada anda, Warden mengaku arah pelajar angkat Zara Khairina kira-kira 20 meter dari lokasi ditemukan. Nah, saudara-saudara, ini adalah keputusan terkini saya kongsi kepada anda. Warden akhirnya membuat satu pengakuan mengarahkan pelajar angkat Zara Khairina kira-kira 20 meter dari lokasi ditemukan. Kenapa diangkat? Nah, ini yang kita mahu tahu. Kenapa tubuh Zara diangkat? Apakah sebenarnya berlaku pada waktu itu? Nah, kita dapat lihat di dalam ruangan komen saya nak kongsi kepada anda. Kalau kita warden, pelajar jatuh, dah tentu kita akan bagi bantuan. Sekurangnya lebih dekat dengan tempat ambulans boleh capai. Bayangkan kita warden, tapi kita biar saja pelajar yang jatuh terbaring tepi longkang. Orang akan tetap cakap-cakap. Benda ni dari awal dah banyak silap. So, masing-masing nak cover kesalahan masing-masing. Macam-macam versi cerita keluar. Warden ni ada sijil dari KKM ke? Atau bebal sangat tak tahu bezakan situasi yang macam mana boleh alihkan mangsa atau tidak? Angkat lagi teruk kecederaan. Jangan usik berhujan ke apa, letak payung. Ambulans ada gandar tu. Boleh je angkat. Nah, saudara-saudara, saya tak nak ulas panjang tentang tindakan warden. Cuma saya tertanya-tanya, kalau warden ini melakukan satu kesalahan, sudah pasti perlu dikenakan tindakan lah. Dan ada satu peringatan saya kongsikan kepada anda, saya nak share kepada anda. Bagi anda di luar sana yang mengikuti perkembangan kes Zara Khairina, janganlah kita terlalu taksub. Janganlah kita terlalu berharap keputusan yang berada di pikiran kita, dan kita berharap keputusan itulah yang terjadi. Keputusan-keputusan yang kita inginkan yang terjadi. Sebab sebenarnya kita menantikan semua kenyataan daripada saksi, bukti-bukti yang ada, barulah kita nantikan keputusan yang rasmi. Jadi jangan kita cepat percaya daripada mana-mana content creator kah, pemerhati-pemerhati kah, ataupun influencer kah yang membuat kenyataan-kenyataan yang kita rasa kita inginkan jawapan itu dan sama dengan kenyataan mereka, lalu kita bersetuju. Tidak. Kita kena nantikan semua kenyataan dibuat daripada saksi dan semua bukti dikumpulkan, barulah kita tunggu keputusan yang benar-benar rasmi. Apapun, kita terus berdoa untuk kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara. Setelah PAS mengumumkan terdapat banyak pemimpin mereka, sehingga 3-4 lori macam Anwar Ibrahim, pemimpin macam Anwar, mereka ada 3 hingga 4 lori, dan mereka juga telah menyatakan calon Perdana Menteri mereka. Rasanya ada. Dan
Hadi Awang sebagai presiden membuat pengakuan tidak layak untuk jadi Perdana Menteri. Dan yang terbaru, sebelum ini saya sudah pernah buat ulasan tentang ini. Macam mana kalau PAS masuk di Sabah, bertanding di Sabah. Sebelum-sebelum ini saya ada buat kenyataan tentang ini, ada buat ulasan tentang ini. Yang terbaru saudara-saudara, PAS dalam satu kenyataan yang paling hebat saya pernah dengar. Satu berkongsian daripada FB page Malaysia Kini BM, Muktamar PAS, menurut pemuda PAS Selangor, adun lantikan di Sabah, Ali Akbar sesuai untuk jawatan tersebut. Lepas Perdana Menteri, pemuda PAS namakan calon Ketua Menteri Sabah. Oke. Jadi apa yang saya nak komen di sini? Pertama, mereka sudah ada calon Perdana Menteri. Kalau PAS sudah ada calon Perdana Menteri, maknanya adakah mereka tidak mahu Muhyiddin ataupun Hamzah jadi Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional? Itu yang pertama lah. Dan yang kedua, setelah PAS ada calon Ketua Menteri Sabah, apa yang berlaku kepada Sabah? Orang Sabah coba komen. Tapi saya bukan nak menghasut, tapi saya cuma nak minta pendapat dan pandangan Anda. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi kepada Anda tentang terapi imun. Iklan yang saya kongsikan dalam video ini, dalam paparan ini. Terapi imun ataupun transfer factor adalah produk untuk mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, penyakit tak pandai sembuh-sembuh, kolesterol darah tinggi, diabetes, gout, gastrik, dan apa saja masalah kesehatan yang Anda alami, terapi imun adalah jawaban kepada kesehatan, jawaban untuk ikhtiar sehat. Ingin tips sembuh, tips terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, baik, kita teruskan dalam ulasan kita yang panas hari ini. Saudara-saudara, setelah saya mendapatkan berita ini, saya melihatlah di dalam ruangan komen. Rupanya PAS dihalau. Bukan dihalau macam mana, tapi di dalam ruangan komen ini, bagi saya ini satu bentuk penolakan terhadap PAS lah. Ada yang kata di sini, di Selangor pun orang tolak PAS, apalagi di Sabah. Jadi jangan menyibuk. Panjang sungguh mimpi parti PAS. Best juga ada terhibur juga sambil scroll sosial media. Sabah for Sabahan, undilah calon lokal parti tempatan Sabah pada PRN Sabah ke-17. Ayo pengundi Sabah, kita pastikan selepas PRN Sabah ke-17, kerajaan baru negeri yang dibentuk oleh parti-parti tempatan Sabah tanpa ada gabungan parti dari Malaya. Ada yang kata, di Sabah tiada kerusi PAS yang menang, adapun hanya adun dilantik. Macam mana mahu jadi Ketua Menteri Sabah? Kalau di Sabah, saya fikir jangan bermimpilah sebab kami di bumi Sabah ini sangat sensitif dengan parti PAS. Habislah, tidak boleh sudah jual sinalau bakas. Cerminlah muka tu dulu, hoi PAS. Jadi saya bukan nak memburukkan parti PAS, tapi kalau saya lihat tren politik di Sabah, memang akan ada penolakan yang besar terhadap parti PAS. Tapi kalau PAS nak bertanding, itu tidak masalah. Sekiranya undang-undang diikut, arahan diikuti, no problem. So kalau PAS nak bertanding dipersilakan. Tapi apa yang saya nak kata, pada saya sendiri, bagi pemerhatian saya sendiri, pasti ada penolakan terhadap PAS. Tapi apapun belum coba belum tahu. Apa pula komen Anda?